yang telah diwujudkan untuk memastikan rakyat mendapat vaksinasi COVID-19 ini ya. Dan kita juga turut mewujudkan pusat pemberian vaksin di klinik-klinik kesihatan yang ini bagi untuk memastikan populasi masyarakat di kawasan setempat itu dapat menerima vaksin ya. Ini terutama sekali bagi mereka yang di pedalaman, contohnya di klinik-klinik pedalaman di mana mereka lebih mudah untuk pergi ke klinik-klinik kesihatan berbanding daripada mereka untuk pergi ke pusat vaksin awam yang agak jauh di bandar lah. Okay. Selain daripada itu kita juga seperti yang di negeri lain juga kita juga turut menjemput klinik-klinik swasta dan juga hospital swasta untuk sama-sama melaksanakan program imunisasi COVID-19 ini ya. Dan PBB industri juga seperti kalau di dulu kita ada PBB industri Persmedan Samaraju dan juga Kedong Club yang turut sama-sama melaksanakan program inilah. Dan salah satu inisiatif COVID-19 Task Force CITF juga kita turut melaksanakan program jangkauan ataupun outreach program di mana yang ini kita mensasarkan untuk mereka yang ada masalah ataupun mereka yang berisiko tinggi ataupun populasi luar bandar sama ada di pinggiran ataupun di pedalaman bagi memastikan mereka juga dapat akses kepada pemberian vaksin ini. Baik doktor, kalau kita lihat beberapa bulan yang lalu doktor, negeri Sarawak antara negeri yang terjejas teruk akibat daripada peningkatan kes baharu di negeri dan kita lihat banyak kluster-kluster baharu yang wujud dalam komuniti pada ketika itu doktor. Bagaimana doktor boleh memberikan penjelasan berkenaan kejayaan program vaksinasi di negeri Sarawak pada ketika ini berjaya menurunkan kes harian dan juga kadar kematian di negeri Sarawak pada peringkat semasa ini? Okey, saya rasa dia adalah hasil dedikasi daripada semua petugas kesihatan termasuk juga kolaborasi daripada pelbagai agensi, especially-nya pejabat daerah, pejabat residen dan pelbagai agensi lain sama-sama memberikan sokongan daripada sumber manusia untuk kita sama-sama menjalankan program vaksinasi ini lah. Doktor, juga yang sering dirisaukan oleh warga masyarakat juga di seluruh dunia adalah aspek varian yang menjadi kerisauan untuk mereka dan menimbulkan bagaimana adakah keberkesanan sesuatu vaksin tersebut dan bagaimana ini memberi kesan kepada imuniti kelompok yang kita cari sebenarnya. Okey, so pertama sekali kita kena faham dululah apakah maksud imuniti kelompok ataupun herd immunity ini. Dia sebenarnya berasal daripada perkataan herd dan juga immunity. Di mana herd ni bermaksud kelompok ataupun kumpulan. Kalau kita tengok herd ni biasanya kita tengok haiwan kan, mamalia, mereka selalu bergerak dalam satu kumpulan yang besar. Sama ada untuk mencari makanan ataupun bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. So bila mereka bergerak dalam satu kumpulan yang besar ni, biasanya mereka akan rasa lebih selamat dan kuat dan pemangsa atau musuh mereka takut untuk menyerang mereka. Okay? Dan imuniti pula bermaksud sistem pertahanan. Dan konteks vaksinasi ini, sistem pertahanan sini bermaksud sistem pertahanan masyarakat itu sendiri ya. Dan herd immunity ini kita dapat capai melalui dua cara. Sama ada yang pertama adalah populasi itu dijangkiti oleh penyakit dan akhirnya mereka sembuh dan mereka akan dapat membina antibodi spesifik kepada penyakit tersebut. Tapi cara ini of course sebab kita tak dapat nak pasti lagi nature of the disease tu, so mungkin kadar mortality dan juga kadar morbidity populasi itu kita tak dapat nak jangka. Dan cara yang kedua adalah dengan adanya sains dan teknologi sekarang ni, maka terciptalah vaksin. So vaksin ni apabila sebahagian daripada populasi negara telah mencapai telah diberi vaksin, maka kita akan dapat mencipta herd immunity ini. Okey. So bila seseorang itu diberi vaksin, dia akan melindungi diri dia daripada dijangkiti oleh penyakit-penyakit yang berbahaya ini. Okey. Dan pada masa yang sama dia tidak akan menjangkiti orang lain. Okey. Dan ini secara tidak langsung dia akan memutuskan rangkaian penularan penyakit tersebut. So dalam satu populasi itu jika semakin ramai
semakin ramai yang telah divaksin, dia akan membentuk satu benteng pertahanan kepada masyarakat tersebut. Ya. Kenapa imuniti kelompok ini sangat penting? Sebab dalam populasi kita tidak semuanya sesuai untuk divaksin. Contohnya macam mereka yang terlalu uzur ataupun terlalu tua ataupun bayi yang terlalu muda, dan juga mereka yang kurang sistem imun badan, contohnya penyakit kanser dan sebagainya. Jadi kita yang sihat dan kita yang layak untuk menerima vaksin, kita lah yang akan menjadi benteng pertahanan bagi mereka yang tidak dapat diberi vaksin ini. Jadi kita secara langsung, kita ni sebenarnya adalah hero kepada diri kita sendiri dan juga hero kepada masyarakat kita lah. Baik Doktor, aspirasi kita bersama pada kali ini adalah untuk kita memperkasakan lagi program vaksinasi dalam negara dan untuk kita mencapai imuniti kelompok sudah pastinya insya-Allah menjelang penghujung tahun ini. Baik Doktor, daripada pengalaman Doktor sendiri, apa antara cabaran-cabaran utama yang dilalui oleh Doktor sebagai petugas kesihatan awam dalam melaksanakan ataupun merencanakan program vaksinasi di Sarawak misalnya? Okey, so sebenarnya vaksin COVID-19 ni dia memberi sinar harapan lah kepada kita setelah kita berusaha payah betul-betul lumus menghadapi pandemik COVID-19 ini. Okay? Walau bagaimanapun di saat kita sekarang ni begitu teruja, begitu bersemangat, begitu berkobar-kobar untuk mencapai sasaran imuniti kelompok, keselamatan bakal penerima vaksin dan juga keberkesanan vaksin itu perlu kita ambil kira dua perkara ini. Oleh itu, Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa mengemas garis panduan pemberian vaksin COVID-19 ni sebagai bahan rujuk kepada semua healthcare provider. So, garis panduan inilah yang menjadi kita punya kitab rujuk dan menjadi alat komunikasi lah antara kami. Contohnya macam kalau ada masalah macam ni, macam mana kita nak menghadapinya. So kalau kita buat macam ni, negeri lain pun akan buat benda yang sama. So kita ada garis panduan ni sebagai kita peganglah dalam kita memberi vaksin kepada kepada mereka yang berkelayakan. Dan yang kedua adalah kita masih mempunyai lagi mereka yang tidak mempunyai kad pengenalan diri, dan juga mereka yang pekerja asing. Pekerja asing ni kadang-kadang mereka ada yang telah luput permit kerja dan juga mereka dah luput paspor. Jadi golongan ini mereka berasa risau dan takut untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan ataupun dapat vaksin. Jadi mereka ni kita takut mereka tertinggal dalam program imunisasi COVID-19 saat ini. Jadi untuk menangani masalah ini, biasanya pihak kesihatan memang akan sentiasa berkolaborasi dengan pelbagai agensi, pejabat daerah, pejabat residen, badan berkuasa, bersama dengan ketua-ketua kampung ataupun tuan rumah untuk membuat line listing bagi mereka yang tiada kad pengenalan diri dan juga kepada majikan-majikan di peradangan lah yang punya pekerja-pekerja asing. Sebab kita nak memastikan mereka tidak terlepas daripada program imunisasi COVID-19 ini. Dan yang ketiga adalah seperti yang kita sudah maklum, disebabkan teknologi sekarang ni semua menggunakan capaian internet yang bagus kan. Even bila kita nak mendaftar dalam aplikasi MySejahtera pun dia memerlukan capaian internet. Yang ini adalah satu kekangan